Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Abdul Razak daripada kelas DED 3S1. Nama matrik 13 DED 20F1095. So hari ni saya nak buat presentation tentang engine mekanisme part by part, assemble dan presentation lah, cara-cara pembuatan semua. So first kita buka inventor and create new macam biasa, and then kita buat standard MIPT untuk first part. Okay. So cara kita first adalah kita project semua ataupun kita buat part by part ni dalam satu folder saja. Dan kita letak nama file kita adalah engine mekanisme. Ini adalah cara-cara untuk kita senangkan kerja kita nanti. So semua simpan dalam satu folder je. So macam saya simpan dekat local disk E, and then letak tajuk engine mekanisme. Engine mekanisme, nama saya, dan finish. So kita nampak kita dah siap save. Dan kita pergi ke lukisan yang pertama, iaitu engine block. Okay, so kita tengoklah dekat sini adalah kita punya assemble, rujukan kita. Dan ini adalah contoh lakaran ortografik kita. So first kita nak lukis engine block. Start 2D sketch, kita ambil XY plane, and then kita ambil kita ambil rectangle, and then click OK, and then kita tekan dimension untuk kita ukur rectangle kita. Sebelah tepi adalah panjangnya sepanjang 160. Kita tekan front untuk kita zoom, dan panjang bawah dia adalah 140. Klik. Kita finish sketch, and then kita nak extrude. Kita extrude dia sebanyak, kita extrude ke belakang sebanyak 70, and then klik OK. So kita nak potong bahagian tengah dia tu, kita perlu extrude dia ke bawah. So kita tekan new sketch kat bahagian atas, and then kita klik circle, and then kita cari sampai kita jumpa titik hijau di tengah-tengah itu, dan kita letak jari dia sepanjang 100 diameter. And then kita finish sketch, and then kita nak extrude dia ke bawah. So kita extrude dia through all. Tarik saja nak panel ke bawah, and then kita klik OK. Alright, so kita dah dapat engine block kita. Oh, satu lagi, dekat bahagian belah kanan tu ada satu lagi bulatan kita perlu buat. Kita new sketch kat bahagian tepi, and then kita lukis rectangle terlebih dahulu di bahagian bawah kanan. Okey, ini kita ambil dimension. Dekat bahagian bawah adalah sepanjang 15 mm, and then bahagian belah kanan adalah sepanjang 110. Okay, kita finish sketch. Kita nak extrude dia ke belakang. So kita extrude dia sebanyak 70 ke belakang. 70, and then kita tekan OK. So nampak bahagian dia sama panjang dengan bahagian atas. So ada bahagian inilah contoh. Then kita nak membuat lubang. Kalau tengok dekat sini ada lubang, so kita nak buat lubang.
So kita nude sketch kat bahagian belah tepi, dan kita ambil circle yang kita letak dia kat bahagian bawah. Diameter dia 50. Kita klik OK, dan kita ambil dimension untuk kita jarakkan dia daripada bawah adalah sebanyak 40. Dan kita nak extrude dia ke belakang. Kita potong dah. Dan kita klik OK. So kita dah set engine block kita. Inilah hasilnya. And lepas tu kita tengok dia punya barang dia daripada bahan apa, dibuat daripada apa. Kita ambil iron cast, dan kita pilih lah warna apa kita nak letak. Macam saya suka warna oren. So saya letak warna oren dulu. Tak kisah warna apa-apa, agak kita tak kisah letak warna apa-apa, supaya part by part tu warna dia lain-lain. So kita nampaklah perbezaan setiap part tu. So kita tekan save as engine block. Kita klik save. Alright, done. So kita move kepada second part. Kita klik new, macam biasa standard IPT. So kita kalau klik new pun dia still ada kat bawah tu. So jangan risau kalau dia hilang ke apa, tak, dia still ada. Right, kita start to the sketch, and then kita ambil YZ plane. So kita move kepada conroad, part conroad. So kita ambil circle. Kita buat bahagian circle dulu, terlebih dahulu. Okay, diameternya adalah 25. So kita buat satu lagi bulatan berdiameterkan 50. Dan kita buat horizontal constraint di antara dua-dua titik supaya dia berselari lah. Berserenjang. Okay, nampak ada selari. Okay, bila dia dah sama, kita ambil dimension antara dua titik ni adalah sepanjang 150. Dan kita zoom. Dan so kita buat bulatan yang kedua pula. Okay. Okay, so ni bulatan yang kedua untuk 25, iaitu sepanjang 50 diameter, dan yang kedua adalah 80. Okay, then kita nak buat dia jari luar dia 140. Kita ambil dia circle, tulis diameter dah 280. So kita constraintkan antara kedua-dua bulatan dengan bulatan besar ni. So kita move ke depan sikit. Okay, so kita tekan constraint bulatan pertama, bulatan kedua. Kita klik OK. So lepas ni kita nak buat mirror, supaya tak perlu kita buat satu lagi circle besar, tak perlu. So kita mirrorkan je. Kita buat satu garisan tersembunyi. So kita klik, tekan daripada bulatan pertama hingga bulatan yang kedua. So kita dah tekan. Alright, klik OK, and then kita klik mirror pada pattern. Kita trim dulu bulatan besar tu. So kita klik mirror, kita select apa yang kita nak mirrorkan. Lepas tu kita mirror line dekat bahagian garis putus-putus, and then kita apply, and then klik OK. Tutup garisan tersembunyi, and then boleh trim lah, mana nak trim. Kita tengok mana kita perlu trim.
kita perlu trim bahagian tengah, bahagian bulatan bawah yang lebihan tu. Okay, trim. Okay, alright. So kita dapat satu second part, itu cone root. So sekarang kita nak extrude ke belakang. So kita tekan extrude. Kita extrude ke belakang sebanyak 16. And then kita klik OK. Alright, settle bahagian control. Lupa, kita nak dibuat pada apa. Control adalah dibuat pada iron ductile. And then kita pilihlah warna apa untuk membezakan setiap part. So macam saya ambil warna hijau, olive green. Okay, kita save cone root. So dah siap second part. So kita move kepada part yang ketiga, iaitu crankshaft. Alright, crankshaft. So kita macam biasa klik, kita tekan file and then kita add new, macam biasa standard IPT, save. And then kita nak buat crankshaft kali ni. So kita nampak adalah first. So crankshaft adalah di bahagian bawah di engine block, iaitu nombor 4 sebagai yang kita nampak ni. So first kita start 2D sketch. And then kita tekan YZ plane. Alright. So jari 35 50. So kita akan chamfer nanti bahagian crankshaft ni. So kita buat rectangle terlebih dahulu. And then kita dimensionkan triangle ni, bahagian bawah, so di bahagian atas sepanjang 105. Dan bahagian tepi kita buat dimension berapa? 105. Okay, kita buat 70. Ini kita finish sketch untuk kita extrude. So kita akan extrude dia ke belakang sebanyak, saya tengok tepi ni. Okey, kita akan extrude sebanyak 16 saja. So and then kita klik OK. So kita nak buat bahagian seterusnya. So kita nak, okay, kita chamfer lah. So lupa lah. So ambil chamfer. Oh sorry, kita ambil fillet. Chamfer salah, bukan chamfer. Kita ambil fillet. Kita ambil fillet and then kita filletkan radius dia sebanyak 35. Bukan chamfer, fillet. So kita chamfer ke 4 bahagian, 4 bucu. So terasalah bentuk begini. Dan kita klik apply. So okay, and then kita nak buat 2 bulatan di bahagian belakang dan bahagian depan. Alright, kita buat bahagian hadapan dulu, bulatan di bahagian hadapan. So kita akan extrude juga nanti. So kita klik new sketch pada bahagian hadapan. And then kita buat kita nak buat circle. So kita constrain kedua-dua bulatan supaya dia sama. Alright, and klik OK. Kita finish sketch and then kita nak extrude dia. So kita akan extrude keluar sebanyak
20. Dan kita klik OK. So kita dah dapat first bulatan. Oh sorry, maafkan saya. First bulatan ni saya buat 60. Then kita klik OK. Alright, kita nak buat second bulatan pula pada bahagian belakang. So kita pusingkan dia. And then kita nude sketch kat bahagian belakang ni. So first kita buat bulatan circle. And then kita constrain dia. Right. Lepas tu kita nak extrude dia. Finish sketch. And then kita extrude dia keluar. Alright. Kita extrude dia keluar sebanyak 20. Okay. Alright, kita dapatlah bahagian crankshaft kita. So kita pusing sikit, betul tak? Okay. So material dia so material dia adalah steel mile. So saya letak warna purple, smooth purple. Tak kisah warna. So kita save. Dan kita tulis crankshaft. So bahagian ketiga kita selesai. And then kita move kepada bahagian keempat, iaitu piston head. And then kita klik new macam biasa, standard MIPT, create. So bahagian part kita nak buat piston head. Okay. Dah tak banyak dah ni daripada piston head. Lepas tu kita move kepada piston pin. And then kita assembly. So first start studio sketch. And then kita ambil plane. Mana ni? Exact plane. Alright. So first kita nak buat silinder dulu. So daripada silinder tu kita perlu buat circle berdiameter kan 100. And then kita zoom. And then kita finish sketch. So kita extrude dia ke atas sebanyak 85. And then kita zoom. Right, kita dah dapat silinder. So dekat bahagian tengah silinder ni ada lubang. So kita nak tebuk lubang. So kita kena buat tambahan plane dekat bahagian luar silinder untuk kita tebuk lubang. Oh sorry, ada bahagian bulatan. Maksudnya kita nak tebuk dia daripada bawah. So kita buat dulu bahagian yang kita tebuk daripada bawah tu dulu. So kita start new sketch kat bahagian bawah. And then kita klik circle untuk kita tebuk dia. Tapi tak habis tebuk, ada nampakkan daripada bawah saja. So kita ambil diameter 80. And then kita finish sketch. Kita extrude dia ke dalam. Kita tak potong habis kita potong bahagian bawah saja. So kita potong ke dalam sebanyak 85 tolak 10 saja. So klik ke atas. Kita nak potong dia ke atas. Dan kita klik OK. So kita simetrik. So dia tak akan potong habis lah. Dia akan nampak bahagian berlubang daripada bawah saja. Untuk kita masukkan piston, untuk kita masukkan okay. Alright, so kita nak buat yang bulatan dekat bahagian tengah piston head ni pula. So kita kena add plane dekat bahagian luar. Right.
So kita ambil YZ plane ni. So kita tekan plane dan kita ambil offset from plane. So kita tarik je ke depan sampai tarik habis. Sebab tarik habis. Okay. Sebab kita nak tebuk dia daripada bahagian luar. Alright, kita new sketch dekat plane yang kita dah buat ni. So kita ambil circle. Okay, kita ambil circle. Berdiameter kan 25 dan kita clear dimension. Sebelum tu kita kena project geometry dulu, bahagian yang kita nak ambil dimension. Sebab kalau tak project geometry tak boleh nak dimension. So kita kena project geometry terlebih dahulu. Kalau saya senang, kita ambil je 4-4 line ni, kita buat je project geometry. Kalau nak buat 2 bahagian pun tak apa sebenarnya. Kalau saya buat 4-4 je. Dan kita buat dimension. Bahagian bawah adalah sepanjang 50 dan bahagian tepi adalah sebanyak 35. Dan kita finish sketch. So kita nak extrude dia through all ke belakang. So kita klik pada bulatan ni yang kita dah buat tadi. Kita tarik je sampai dia tembus ke bahagian belakang. Dan kita klik OK. Sorry salah. Saya lupa nak tebuk. Sebenarnya kena tebuk, bukannya buat bulatan baru. Sorry. Dari sini kita buat extrude cut all. Kita kena buat cut all. So kita tekan alright. So kita nampak bulatan di bahagian tengah piston head ni. So kita klik OK. So kita dah klik alright. So nak hilangkan bahagian plane ni, kita klik je and then kita tekan dekat work plane, kita tekan visibility. So dia akan hilang lah. Alright. So kita dah siap rasanya. Bagi piston head. So kita nak tengok material dia buat berapa. So kita tengok material mana. Okay, dia buat pada steel alloy. So piston head kita dia buat pada steel alloy. And then saya nak ambil warna sky blue dark. Right. Okay, so kita dah siap. Kita boleh save. Kita save dia sebagai piston head. Piston head. Yes. Check organization. Alright. So kita move kepada part yang terakhir, iaitu piston pin. Piston pin ni senang ya. Right. Lepas tu boleh buang dulu. Okay, kita pilih plane dan kita klik circle. Diameter dia 25. So kita finish sketch. So kita nak extrude dia ke belakang sepanjang 96. Ini kita klik OK.
Then settle piston pin kita. So kita nak ambil material dibuat daripada piston pin dibuat daripada stainless steel. Stainless steel. So saya ambil warna merah lah kot untuk bahagian terakhir. So saya ambil warna merah nyala punya. Dan kita save sebagai piston pin. Okay, save. So kita dah siap kelima-lima bahagian. And then kita nak gabungkan ataupun cantumkan kelima-lima bahagian ni. First step, kita create new. Kita buat assembly engine. Kita nak cantumkan kelima-lima bahagian dalam satu part. So first, kita ambil place, kita keluarkan 3 bahagian dahulu, iaitu apa tadi? Okay, shaft. Kita ambil piston head, conrod dengan piston head, piston pin dengan conrod. Dan kita klik open. Sekejap, betul tak ni? Betul. So kita klik open. So bahagian ni besar tau. So tekan je. So keluarkan dia. Dan kita tekan escape. Then so kita rotate dia sampai kita dapat bentuk macam gini. Dan kita susun dia. Okey, perhatikan dan lihat. So kita ambil plane. Kita nak kena buat plane untuk ketiga-tiga ni. Kita tekan offset from plane. So kita nak buat bahagian plane dekat bahagian tengah. So kita kena buat negatif sepanjang dia, lepas tu bahagi 2. So kita akan dapat plane dekat tengah. Alright. Then kita klik OK. Negatif tu adalah tanda untuk dia ke belakang. So kita buat pula plane pada conrod. Kita tekan offset from plane. Bahagian depan, belakang tak kisah mana-mana. Kalau saya ambil bahagian depan, nanti saya tulis negatif. Ambil panjang conrod 16 bahagi 2. So kita akan dapat plane dekat bahagian tengah. And then kita klik OK. So and then kita nak buat plane dekat piston head pula. Alright. So kita tekan je dekat simbol plus dekat piston head ni. Lepas tu kita tekan YZ plane. Sebab dia dah ada kan. So kita offset from plane. So kita tekan kosong. Dia dah memang keluar kosong. Yang ni kita tekan klik OK. So kita dah dapat dah ketiga-tiga plane. So kita nak masukkan piston pin ke dalam conrod. And then kita nak masukkan ke dalam piston head pula. So first kita nak masukkan piston pin ke dalam conrod terlebih dahulu. Kita klik pada relationship constraint. And then kita select dekat bahagian tengah-tengah ataupun garis-garis putus tu. Kita tekan plane terlebih dahulu. Kita tekan plane dekat bahagian conrod. And then kita tekan plane pada bahagian piston pin. So dia akan bunyi teng nanti. Macam drum pump gitu. So maksudnya dia dah masuk lah. Then kita klik apply. And then kita nak masukkan dia pula. So kita ambil tak nampak. So kita ambil dia. Alright. Okay. Kita ambil yang garis putus-putus ni. Kita klik. Dan kita move dia ke atas. Alright. Lepas tu kita kita klik kat situ. Okay.
Kan dia dah masuk. So dia akan bunyi tum nanti, macam bunyi drama, untuk menandakan dia dah masuk ataupun kira apply. So dah settle, dia dah masuk dalam piston pin. So kita nak masukkan dia dalam piston head pula. So langkah yang sama kita buat. Kita tekan print dahulu, and then kita tekan print yang kedua, and then dia akan ada bunyi, dan kita klik apply. So then kita nak masukkan dia, klik pada bahagian garis putus-putus di tengah bulatan piston pin, and then klik pada bahagian putus-putus di tengah lubang di dalam piston head. So nanti dia akan ada bunyi juga. Alright, dah masuk, and then kita klik apply. So siap first bahagian, and then kita nak masukkan di dalam engine block dan crankshaft. Okay, kita keluarkan crankshaft terlebih dahulu. Okay, kita nak masukkan crankshaft di dalam piston, di dalam conrod ni. So kita klik constraint, klik pada bahagian yang ada garis putus-putus di bulatan conrod warna hijau tu. Dan kita klik pada garisan putus-putus hijau di bahagian crankshaft. Tekan. Allah, lupa nak tekan ni. Okey. Alright. Pop. Okey, dia dah masuk. Kita tengok sikit bahagian depan dia. So sebenarnya dia still longgar ni. Okey. Kita tengok dulu. Tengok bahagian depan. Kalau kita tarik dia tu, dia still longgar. So kita nak mampatkan dia, kita nak bagi dia rapat, tak nak bergerak. So kita klik pada bahagian crankshaft ni, pada bahagian bulatan yang kecil tu. Okay, kita klik dekat bahagian surface tu, permukaan tu. Dan kita balikkan jap. Kita nak tengok bahagian hadapan conrod. And then kita jap. Okay, so kita tekan je pada bahagian permukaan conrod tu. Itu. Yes. And then kita masukkan. Alright. So dia takkan lari, and then dia takkan bergerak lagi kan. And kita klik apply. Okay, ngam, sorry. So tinggal engine block saja. Alright. Keluarkan dulu engine block, warna orange, klik open. Keluarkan dia, klik OK. Sama juga, kita nak buat relationship constraint engine block. Di dalamnya ada kepala piston head. So first kita klik pada bahagian hijau bulatan putus-putus di bahagian crankshaft, and then kita tekan di bahagian engine block bahagian bawah. Sorry, tak nampak. Sorry. Ni kita klik apply. So kita test sama ada dia boleh bergerak atau tidak. Okey, jangan lupa bahagian putus-putus bahagian piston head juga perlu ditekan pada bahagian tengah di engine block supaya dia ada masukan untuk dia bergerak ke atas dan ke bawah. So ini kita klik apply. Allah. Kita test masuk. Alright, boleh tu. So dah bergerak masuk. So ngam. So dah siap lah kita punya bahagian part semua masukkan.
And then last, iaitu kita nak buat presentation. Okay, kita test dulu, main-main dulu. Okay, ngam tu. Yang kita save. Kita save dia sebagai assembly engine mechanism. Ini kita klik save. So part yang terakhir iaitu bahagian presentation. Okay, klik file, dan kita buat new, and then kita scroll ke bawah, and then kita ke presentation standard.mm.ipl. Kita create. So kat sini kita nak tunjukkan presentation tu. Okay, klik open. Yang kita dah save tadi, assembly engine mechanism. Okay, so bahagian presentation ni kita nak tengok dia keluar apa, tengok dia boleh keluarkan daripada part-part, and then kita cantumkan semula. Macam gitulah lebih kurang. So dia ada banyak duration, banyak part lah. Macam ada berapa second kita nak buat, berapa lambat, berapa cepat kan. So okay, first saya nak keluarkan engine block dulu daripada piston head dan crankshaft ni. So saya drag dia, saya drag ke belakang. So saya agak-agak je berapa jarak. Lepas tu saya nak keluarkan piston pin pula. So piston pin saya nak keluarkan. So piston pin itu keluar dah daripada piston head. Then agak-agak je saya tarik dia ke belakang. Saya nak bagi dia nampak macam dia akan bercantum dalam satu part je. So kita keluarkan crankshaft pula daripada cone rod, and then kita nak keluarkan cone rod pula daripada piston head. So dah nak habis lah presentation saya. So harap segala ilmu yang saya dapat ni bagi semua faham lah. Maaf kalau andai kata ada tersalah bahasa ataupun tak faham. Sebab saya pun baru belajar lagi dan masih belajar. So kita tengok, so kita tekan play. So inilah hasilnya, and kita dapat semua cantuman. Kita semua dapat semua cantumkan dalam satu part. So alamak, ada bahagian biru tu. So nak hilangkan bahagian biru tu, klik je, klik pada bahagian biru tu. Apa tak tekan dulu. Okay, klik. Sorry. Kita klik. Kita nak visibility ataupun kita hide trial segment. Kita buat semua hide trial segment, current. Kita, so takkan nampak lah bahagian line biru tu. Kita dah hide dia. Okay, ngam. Kita try test and play lagi sekali. Okay. Alright. So kita dah puas hati, macam dah boleh ada cantuman semua. Kita klik video, kita letaklah file name kita, nama apa. Ni ada video resolution,
Ikutlah korang nak ambil video yang macam mana. So kita save the agent mechanism. Then macam saya nak klik pada folder yang saya save semua dalam satu folder, kat bahagian tempat yang sama supaya tak susah untuk saya cari semula. Kita klik OK. Publish sekejap. So kita tengok dekat folder balik, and then kita tengok video yang kita dah save tadi, tu engine mechanism. Kita tengoklah video. So ni adalah pergerakan keluar daripada part-part semua lain. Okay, tu je lah. Okay, sekian, terima kasih.